Rabbi yasir wa la tu'sir Rabbi tamim ila biqair Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Al-Qurusi Tuan Imam Tuan Bilal, saf-saf pimpinan, Fadil Ustaz-Ustaz, Ustazah, Muslimin Muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama solat berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu Isyak. Jadi tuan-tuan, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati selain daripada Islam. Tuan-tuan, kriteria untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi aku, kata Allah, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni apa? Orang yang sentiasa patuh melakukan perintah dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti segala apa yang disuruh, tinggal yang dilarang itu. Jadi tuan-tuan, banyak sudah kisah-kisah, cerita-cerita kita dengar bagaimana susah payahnya orang yang mati dalam su'ul khatimah. Harapan dan impian kita orang-orang beriman ini semuanya nak mati dalam husnul khatimah. Tetapi dikala saat getirnya, saat nazaknya itu, itulah kesudahan yang memastikan sama ada kita mati senang ataupun susah, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi sebab apa? Sebab segala kehidupan kita itu bagaimana kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam diri kita. Adakah kita sekadar beribadat ni ada kala-kala dia aja, ataupun beribadat kita ni sebagai apa? Bagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti mana yang Allah hendak kita buat, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi itu sebab tuan-tuan, di kala sakaratul maut ini kita tengok manusia ni terbeliak matanya. Ada beberapa keadaan mata manusia ni terbeliak. Kadang-kadangnya tiba-tiba terbeliak sebab apa? Tengah-tengah memandu seronok-seronok, tengah ada WhatsApp, memandu WhatsApp. Atau belaga perang tengah nak terbeliak mata dia. Kadang-kadang tengah-tengah mandu jalan pula wanita seksi, terbeliak juga mata. Dan di ketika sakaratul maut lagi sekali terbeliaknya mata. Sebab apa tuan-tuan? Di ketika inilah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kisah-kisah silam dia. Apa yang dilakukan selama hidup dia tu akan diulang tayang, sehingga dia sendiri menyebut, takkan benar ni pun Allah nak tunjuk sampai macam tu. Tapi orang yang tepi-tepi tu tak dengar. Yang menunjuk susahnya, bukan senang, bukan, it is not a matter of nak pergi itu senang je dah. Itu amalan-amalan yang kita nak buat. Jadi sebuah hadis tuan-tuan dalam kitab Baru Mazi, Babu Maja'a fi Fadli Suratul Mulk, yang mana amalan ini banyak ada kita dengar cerita-cerita dia, kisah-kisah dia. Ini hadis yang kita nak baca ni hadis yang hasan lagi paling. An Ibni Abbas qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam riba'ahu ala qabri, wa huwa la yahsibu annahu qabr. Daripada Abu Anas Ibni Amnas, katanya membentang setengah sahabat-sahabat Nabi SAW akan kemahnya atas kubur, dan tiada sangka akan bahwasanya kubur. Pada satu hari sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad pergilah musafir takut, maka membentanglah, buatlah untuk nak naik stok, buatlah kemah, amparkan kemah. Jadi apa yang berlaku, wa huwa la yahsibu annahu qabr, dan tiada disangka akan bahwasanya bawah hamparan mereka itu kubur. Fa iza fihi insanun yaqra'u suratul tabarakallazi biyadihi mulk, dan maka tiba-tiba padanya orang membaca surah tabarakallazi biyadihi mulk hingga dihabiskan.
Tiba-tiba terdengar kepada mereka ada orang baca surah Tabarakalladzi. Surah apa? Surah Al-Mulk yang 30 ayat tu. Maka datanglah mereka kepada Nabi hatta qatamaha fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu qibai ala qabr wa ana la ahsibu annahu qabr wa idza fihi insanun yaqra'u suratul tabarakalladzi tabarakal mulk hatta qatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'atun hiyal munjiyatun tunjihi min azabin nar. Lalu mereka mendatangi kepada Rasulullah SAW, maka katanya, ya Rasulullah, bahwasanya telah membentang hamba ini di atas kubur. Membentang kemah itu di atas kubur, dan hamba tidak menyangka bahwasanya ia kubur. Maka tiba-tiba padanya membaca surah Tabarakalladzi itu hingga akhir. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya surah itu ialah penegak ia, melepaskan dia daripada azab api neraka. Tuan muslimin muslimat. Jadi kita ni pun boleh beramal. Jadi untuk mengelakkan kita daripada menghadapi sakaratul maut, ataupun kesudahan yang tidak baik, su'ul khatimah, maka inilah salah satu daripada amalan-amalan yang Rasulullah ajak kita suruh amalkan. Jadi siapa yang tidak mengamalkan rugilah. Maka ketika itulah orang yang tidak mengamalkan apa-apa juga amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka di ketika itulah menyesalnya dia. Ruginya tak buat ni, ruginya tak buat tu. Ruginya dia ada tak sedekah. Jadi macam itulah. Jadi untuk mengelakkan, kita ada dengar, amalkan. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Quran salasuna ayatan syafa'at li rijalin hatta ghufira lahu wa hiya suratun tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Hadis hasan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu surah daripada Quran 30 ayat memberi syafaat bagi lelaki, bagi manusia hingga diampun baginya, dan ialah surah Tabarakalladzi itu. Tuan, benda bukan susah nak amal tuan, senang. Kita pun dah baca dah. Setiap ayat di dalam 30 ayat itu, 30 ayat itu, setiap huruf itu akan memberi syafaat kepada kita. Untungnya kita duduk dalam kubur dengan amalan-amalan yang kita buat semasa kita hidup ni. Sebab apa kita hidup ni tuan-tuan muslimin muslimat? Seorang hamba Allah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, apakah tujuan Allah menghidupkan manusia itu? Imam Ghazali bagi dua jawapan, very simple, short and sharp. Katanya, Imam Ghazali kata apa? Bila mana Allah menghidupkan kita hari-hari itu, mana Allah tak kita bertaubat kepadanya. Mana kita ni banyak dosa, dan tuan-tuan ni tak ada banyak sangat, tapi banyak dah juga minta ampun. Dan yang kedua dia katanya, kata Imam Al-Ghazali, ialah apa? Untuk menambahkan amal ibadat. Untuk kita ampun, untuk kita kumpul supaya apa? Hidup besok, bangkit semula di alam akhirat besok, dapatlah syafaat daripada amalan yang kita lakukan itu. Jadi sama-samalah kita ambil pengajaran daripada itu. Jadi tuan-tuan, kita sambung kitab hadis 40 ni malam ni. Kita nak berbincang, berkongsi sedikit ilmu dalam hal hadisul sadisul wal ashir, hadis yang menceritakan kepada kita bab sedekah, apa yang terdapat pada diri kita yang dikatakan sedekah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yaumin tal'u fihi syams. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap anggota daripada manusia adalah sedekah atas pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Manusia ni tuan-tuan muslimin muslimat, pagi-pagi kita duk bangun tu, yang Islam, yang beriman, yang boleh fikir, yang kita nampak akan kebesaran Allah itu, maka dia sedar bahwasanya
seluruh anggota, juzuk tubuh dia, jisim, seluruh tubuh dia adalah sedekah. Itu sebab dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Nabi kata itu sebabnya solat ini, sembahyang ini adalah sebaik-baik, sebesar-besar pahala ganjaran yang Allah nak bagi. Itu sebab apa? Sebab kita melakukan segala pekerjaan malaikat. Yang malaikat yang Allah tugaskan berbilion-bilion. Setiap satu malaikat tu satu kerja dia. Ada yang tasbih, ada yang tahmid, ada yang zikir, ada yang takbirnya, ada yang sujud, ada yang rukuk. Maka Allah gabungkan ke semua ibadat malaikat itu dijadikan dalam satu ibadat yang namanya sembahyang. Maka umat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadat itu. Maka setiap siapa yang melakukan itu, setiap pergerakan itu ada pahalanya. Maka kita datang dalam majlis apa pun kata jemaah ni, solat jemaah 27 tu dah garanti dapat kan? Kita niatnya, kita lafaz niatnya, kita angkat tangan, pergerakan kita, takbirnya, sebutan kita, lafaz kita, semua diberi plus. 27 plus. Bukan kita 27 tu. Jadi mana at the end of the day banyaklah pahala kita tu. Itu sebab Nabi kata apa? Satu amal ibadat yang cukup besar ganjarannya. Siapa yang tak buat memang rugi. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjukkan kepada malaikat hampa yang ramai, tapi buat kerja satu je. Setiap malaikat satu kerja je dia buat. Yang tahmid, yang zikir, yang syahadah, yang sujud, yang rukuk. Tetapi kamu lihat manusia ini, walaupun mereka kerdil, mereka mampu melakukan kesemua ibadat kamu dalam satu masa. Tu. Jadi mana kata segala juzuk-juzuk tubuh yang Allah kurniakan, Allah jadikan kita ni sebagai yang disebut manusia. Tubuh manusia ini semuanya akan mendatangkan sedekah. Kalau dia faham lah. Jadi malam ni kita faham setiap sendi yang bergerak itu dapat pahala. Kita duduk naik congek tu, kita syahadah pun dapat pahala. Setiap sendi di dalam tubuh badan kita ni ada 360 sendi. Kita pun tak pernah kira. Nanti kita kira. Ta'dilu bainas naini sadaqatun wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatus thayyib sadaqah wa bi kulli qaswatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adza 'anil tariqin sadaqah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Engkau telah berlaku adil antara dua orang yang berbalak adalah sedekah. Tu. Yang kata kita mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Kita mendamaikan jadi orang tengah. Itu juga sedekah. Dan engkau menolong seorang lelaki yang berangkat naik ke atas binatangnya, yakni kenderaannya, ataupun engkau menolong mengangkat baginya barang-barangnya ke atasnya adalah juga sedekah. Kita tolong orang, ada orang yang kurang upaya naik kereta kan, kita papah dia masuk kereta, itu juga sedekah. Dan perkataan yang baik itu juga sedekah. Apa yang kita sebut, kita lafaz, kita berbicara, perkataan-perkataan yang baik itu sedekah. Dan pada tiap-tiap langkah yang kau membuang bahaya dari jalan juga menjadi sedekah. Berjalan ke masjid ataupun surau untuk solat itu pun juga sedekah. Berjalannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan ada pula hadis yang lain yang hampir sama dengan maksud hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Nilai hadis ini terletak pada pribadi seorang manusia itu, yaitu anggotanya dan perbuatannya ada nilai dalam pandangan dan falsafah agama, yang berarti nilai itu mesti dihargai sepenuhnya menurut pengajaran yang diajarkan agama, dengan mempergunakan penilaian itu sesuai dengan tuntutannya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, Allah SWT mencipta kita. Yang katanya manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini, kalau kita faham akan hakikat kejadian dia, hakikat kejadian kita ni. Sebab apa Allah cipta kita? Allah ambil roh kita daripada lauh mahfuz, Allah masukkan dalam rahim ibu tu, maka Allah lahirkan kita.
Allah keluarkan daripada perut ibu, maka kita membesar menjadi seorang manusia. Allah pilih kita bagi jadi orang Islam lah tu. Maka kita dah jadi orang Islam, segala apa juga perilaku kita, perbuatan kita itu akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir tak dapat. Tu. Mana kata Allah muliakan orang Islam. Mana untunglah kita bila mana dianugerahkan Islam kepada kita. Walaupun kita tidaklah kita minta untuk jadi Islam, Allah bagi. Maka kita kena sayanglah Islam tu. Jangan buat acah-acah main aja. Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah kurniakan Islam saja, Islam. Tak masuk dia orang beriman ke Islam. Mati dia, kata Nabi, aku akan beri syafaat untuk masuk syurga. Tapi kena rebus dulu lah dalam neraka. Orang yang berislam, beriman, Allahu Akbar, lagi dah tinggi nilai dia, martabat dia lagi dah tinggi darjat di sisi Allah. Jadi kita ni apa? Kita ni bukan sekadar Islam, kita beriman dan bertakwa. Sebab apa? Kita ni mulia di sisi Allah. Orang yang mulia di sisi Allah ni apa tanda-tanda dia? Allah sayang dia, maka Allah bagi dia kelapangan untuk datang solat berjamaah, datang majlis ilmu tu. Kalau orang yang Allah tak sayang, kita tengok Allah akan sibukkan dia dengan hal dunia ni. Sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan anak beranak dia, ada aja. Kadang-kadang dah nak pergi semayang, sarung lah, ada lah, SMS masuk ke, puasa masuk, pergi dia tinggal dia. Dia kata tak apalah, nanti ujung-ujung buat. Solat juga, ibadat dia buat juga ibadat, tapi akhir-akhir waktu. Berbeza dengan orang yang Allah sayang. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Bila mana mereka ini, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat, bila mendengar kalimah Allah ni, hati gemetar. Oh, dah masuk waktu dah. Apa-apa cerita pun solat dulu, beribadat dulu. Tu tanda orang beriman, Allah sayang. Allah tembak hati tu. Jadi untunglah kita. Maka dia kekal kalau dia istiqamah lah. Jangan hafir dia. Tu barulah hidup kita ni jadi amazing ataupun awesome. Kata orang putih. Sedekah untuk diri sendiri. Apakah yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh hadis ini? Sedekah pada diri sendiri. Rasulullah menerangkan pada hadis tersebut ini mengenai perkara sedekah atas diri sendiri, yaitu tiap-tiap anggota dari manusia menjadi sedekah atasnya setiap hari ketika daripada terbit matahari. Perkataan anggota yang dimasukkan di sini terjemah dalam bahasa Arab ialah sulama. Menurut ahli bahasa, sulama adalah nama bagi sebagian tulang unta yang kecil-kecil. Kemudian dikatakan pula kepada tulang manusia dan lain-lainnya. Ada pula yang mengatakan sulama itu tulang di tepi tangan dan kaki. Kalau kita tengok sendi yang ada di tangan daripada hujung sini sampai sini, ada 22. Kita kira ada di sini. Dalam tubuh, dalam juzuk manusia ada 360 sendi. Mau sendi kita melakukan ibadat, sendi tu bergerak saja boleh pahala lah. Tu, ada orang sembahyang tak gerak sendi, mesti bergerak. Tak duduk kerat terkejung tu dah. Dia mesti kena menggerakkan. Tu baru dinamakan ibadat. Kalau duduk macam tiang tu bukan ibadat nama dia. Itu tok pekong. Tu kan. Tu. Maka kita melakukan dengan menggerakkan sendi. Ringannya tulang kita. Itu sebab orang yang beribadat ini, orang kata apa istilah dia? Ringan tulang. Tu. Mana? Sedekah pada diri dia. Ulama perubatan mengatakan bahawa sekalian tulang pada badan manusia ada sebanyak 240 tulang. Ada pula yang mengatakan tulang itu ada sebanyak 360 yang dapat dirasa dan sebanyak 265 tulang. Sedang bakinya kecil-kecil lagi halus. Maka mungkin tulang inilah yang dikatakan pada hadis tersebut. Lebih-lebih lagi mengingatkan peringatan pengertiannya yang asal ialah nama bagi sekecil-kecil tulang unta. Jadi jumlah anggota yang tersebut menghasilkan sedekah bagi seorang muslim, bagi seorang manusia pada tiap-tiap hari. Kita orang Islam yang beriman, setiap masa waktu saja ibadatlah kita. Di luar pada solat, di luar pada sembahyang, kebaikan yang kita buat tu
dapat juga yang dinamakan sedekah juga. Bukan kata ibadat saja. Kita dengan manusia, perhubungan kita dengan manusia, apa juga yang kita lakukan atas dasar nama kebaikan, maka dapat pahala pergerakan kita untuk Allah Akbar. Jadi itulah kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman ni bila berhadapan dengan Allah besok, bila Allah zahirkan pahala semua orang-orang beriman ni, pada seseorang itu hairan dia, takjub dia, terkejut dia, terpukul dia, terkesima. Allah, banyaknya pahala aku. Tu. Kalau nak detail boleh minta dekat Allah macam mana boleh jadi banyak tu. Allah boleh detailkan. Tulang banyak ni. Tu. Jadi kita kena yakinlah bahasanya banyak pahala. Tapi jangan kita hitung bawa kalkulator pula. Pada semayang tekan-tekan kau banyak. Tak boleh. Biarlah Allah saja yang menilai. Kita jangan tanya apa yang Allah boleh bagi kepada kita. Tanya kita apa yang kita boleh buat untuk Allah. Tu. Jadi jumlah anggota yang tersebut menghasilkan sedekah bagi seorang manusia pada tiap-tiap hari, atau sedekah adalah baginya dari anggota yang sebanyak itu pada tiap-tiap hari, kalau ia tahu cara sedekahnya. Dan pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, maksudnya bagi seorang manusia ada sebanyak 360 tulang atau 336 anggota yang menjadi sedekah atasnya pada tiap-tiap hari. Maka bertanya, bagaimana orang yang tiada dapat atau tiada mampu? Rasulullah berkata, ia menyuruh dengan kebaikan dan melarang dari kejahatan. Mereka berkata, bagaimana orang yang tiada upaya? Rasulullah berkata, ia boleh mengangkat atau membuang tulang di jalan. Mereka berkata, bagaimana pula orang yang tiada kuasa? Rasulullah berkata, hendaklah menolong orang yang daif. Mereka berkata lagi, ia tiada kuasa juga. Rasulullah berkata, hendaklah dia berhenti dari melakukan kejahatan terhadap manusia itu. Yang kebaikan yang kita buat tu, kata Rasulullah SAW, ia menyuruh dengan membuatkan kebaikan. Kita larang, kita menegah orang daripada melakukan kejahatan. Itu juga kebaikan. Sedekah lah namanya. Sampai membuangkan duri. Nampak kecil aja. Kita buang paku yang tercacat di atas jalan tu. Kita naik kereta, tengok-tengok kayu melintang, paku cacat. Kita pun turun. Pada masyarakat, pandangan masyarakat, alah itu nak buang, elok dah sikit. Tapi kita ni apa? Kita ingat tu. Kita baca hadis, kita kata buang. Itu sedekah juga. Allah Akbar. Mana kata kaedah untuk nak memperolehi ganjaran kebaikan ni daripada di sisi Allah ni cukup banyak. Cuma saja manusia ni malas nak buat. Alah tak apalah, dah bantat pagi tadi dah buat dah. Nak bagi orang lain buat pula. Jenis-jenis tu pun ada juga. Ada juga jenis di satu taman baru-baru ni lah. Dia tengok geng-geng dia ni duduk di surau. Dia ni duduk di outstation, dia sibuk. Satu hari tersompok lah dengan Pak Lebai sebelah rumah ni. Pak Lebai pun ajak dia, tuan, jom kita pergi masjid. Ada kuliah mana ni? Allah, tak apa tuan pergi dulu. Nanti semua masuk surga, siapa nak masuk neraka? Ya Allah, Akbar tu. Very short and sharp answer. Semua orang masuk surga, siapa nak masuk neraka? Aku itu jawapan dia. Itu dapat tak? Itu sedekah tak? Itu bukan sedekah, itu bala nama dia. Nabi kata, kamu walaupun jahat, sejahat mana pun, jangan ada impian untuk nak masuk surga. Jangan kata tak apalah masuk sat je. Jangan tu. Tu. Ada pula hadis yang bermaksud bahawa sejak pagi-pagi lagi tiap-tiap anggota salah seorang kamu jadi sedekah. Tu. Kita bangun saja pagi-pagi tu, dengar azan, bangun saja. Tu. Hati ni terdetik dah, dah masuk subuh dah. Mana kata sat lagi kita nak subuh. Sat lagi kita nak bangun untuk subuh lah. Boleh dah, bergerak tu boleh dah. Boleh pahala. Nampaknya nampaknya sikit saya macam. Maka tiap-tiap tasbih itu sedekah. Kita dah baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur, pun sedekah. Kalau kita kata alhamdulillah pun sedekah lah. Tu. Sebab apa? Sendi di lidah ni pula. Allahu Akbar. Tiap-tiap tahmid itu sedekah, tiap-tiap tahlil itu sedekah, tiap-tiap takbir itu sedekah. Suruhan kebaikan itu sedekah, mencegah kejahatan itu juga sedekah.
dan memadai dari yang demikian itu oleh dua rakaat sembahyang duha yang didirikan itu, lagi dah sedekah. Tu yang kata tadi, setiap amalan, setiap ibadat solat, perilaku solat itu semuanya sedekah. Itu yang dapat pahala banyak tu. Itu yang boleh jadi orang seronok semayang tu. Orang suka jadi semayang sebab apa? Bila dia faham dah hakikat dan rahsia solat itu, setiap ni dia buat, dia dapat pahala sampai dah. Dan pergerakan salam dia pun dapat. Salam tu dapat ada satu, gerak dia tu pun dapat juga. Tu yang jadi orang jadi seronok semayang tu. Orang yang jadi tak seronok semayang tu sebab apa? Dia kata ada letih lah, turun naik. Orang yang faham hakikat solat itu, maka sukalah dia akan solat itu. Itu sedekah untuk diri sendiri. Pekerjaan yang kita buat itu semua, pergerakan itu semua, sedekah dari diri sendiri. Ini sedekah untuk orang lain. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya di antara sedekah itu ada untuk diri sendiri dan ada pula untuk orang lain. Artinya manfaatnya untuk orang itu dan pahalanya bagi orang yang melakukannya. Sedekah untuk diri sendiri ialah seperti mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, datang ke masjid dan sembahyang 2 rakaat duha. 2 rakaat sembahyang duha adalah mencukupi dan menepati amal yang lain yang disebut sebelumnya. Kerana dalam sembahyang digunakan segala anggota badan untuk ibadat dan taat. Sedekah untuk diri sendiri ni apa? Yang kita duk lakukan tasbih apa semua, tasbih, tahmid, zikir, tahlil apa semua tu, datang ke masjid, solat, melakukan solat, itu semuanya sedekah untuk diri sendiri. Dan penggunaan ini berarti mencukupi untuk membuktikan tanda syukur atau sedekah yang dikehendaki dari anggota tersebut. Dia ada lagi, dengan melakukan segala itu bukan sekadar sedekah saja, ada pula cabang yang lain. Pergi ke lain pula, dinamakan syukur. Kata Nabi Muhammad SAW, syukur itu bukan sekadar lafaz Alhamdulillah saja, dia kena melakukan. Kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh dah masuk, Alhamdulillah, lepas tu tidur balik. Dah, itu bukan syukur namanya. Syukur, dia kata Allah dah subuh dah, aku nak bangun solat dah, bangun dia. Syukur menyebut kalimah Alhamdulillah, kemudian melakukan ibadat tu. Bangun, dia ayat apa? Ayat bangun kena buat, bukan ayat buat-buat. Ayat bangun kena buat, bangun, buat. Maka syukur bukan sekadar lafaz, dia juga kena melakukan perbuatan. Itu makna syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kata Allah, aku tambah nikmat. Berapa banyak orang yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Tetapi yang katanya Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang tak bersyukur Allah tambah juga. Tapi sekadar pemberian Allah itu sebab macam sekadar ambil lah, macam tu. Orang yang bersyukur ni, macam kita ni, orang beriman dan tuan-tuan ni, ada imbuhan di sebalik pemberian Allah itu, ada lagi ganjaran, dapat keberkatan pula tu. Tu yang untungnya kan. Ada pun sedekah untuk orang lain ialah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW pada hadis, iaitu engkau berlaku atau bersikap adil antara dua orang yang berbalak atau bersengketa. Sedekah untuk orang lain. Orang berbalak, kita jadi orang tengah. Jangan gaduh lah ni semua. Menyatukan orang yang lama, orang berkelahi, orang yang bertelingkap, ataupun orang yang berselisih faham. Kita pergi dekat A, kita kata, hang pasal apa lah tak kawan dengan dia, si B tu. Malah B tu hari-hari puji kau tu. A pun kata, ya. Dia kata, hang ni bagus. Dia kata, kalau aku hilang lah A ni, kata, kawan macam A ni, tak dapat dah. Dia kata tu, padahal B tak kata apa pun. Kita nak menyatukan balik tu. Kita pergi ke B, kita kata pula, oh B apa dah hang tinggal A tu hari-hari duk puji. Ya kan? Lama-lama baik. Boleh kita pahala tu. Jadi selalu kita dah buat, tuan-tuan selalu buat dah benda tu kan. Ini sebagai menambah lagi lah, penambah baik. Di dalam usaha mendamaikan antara keduanya demi kebaikan bersama, jauhilah dari maksud mencari faedah diri sendiri di sebalik usaha tersebut dan memihak oleh suatu
keadaan yang terpengaruh sehingga orang lain atau pihak yang benar tidaklah benar, sedang yang bersalah menjadi benar. Dia ada juga, ada satu lagi, dia tujuan dia menyatukan tu, boleh menyatukan tu, nak cari nama apa ada. Lepas tu lama-lama dia kita hantar lah, apa tahu lah, apa ni baik ya. Kalau tak ada aku dulu, tak jadi apa apa ni. Tu tak terpakai lah. Tak terpakai lah. Ataupun dia bukan, dia menambah tair lagi, menambah petrol lagi. Hantar lah B tu, Allah, dia punya belas, dia belakang dia cakap macam-macam. Dia bukan nak bagi baik, lagi jadi kafir. Lagi berdosa lah dia. Manusia ni macam-macam, macam-macam kerana. Ada yang baik-baik, ada yang betul-betul sungguh, ada yang lurus-lurus benda sungguh. Tapi kalau dapat isteri yang lurus benda, memang cantik kita, memang okey. Ni yang dapat, yang tak lurus benda, memang benda tu memang tak lurus lah. Dapat isteri yang lurus benda, memang tuan-tuan yang bernasib baik lah. Abang nak pergi mana? Pergi lah. Dia balik, tak balik je. Ada orang tu. Kalau ada, alhamdulillah. Inilah keadilan yang mendatangkan kebaikan, yang menyebabkan berpahala dan menjadi sedekah. Tetapi perkara ini adalah payah. Adapun perkara yang senang dan dapat dilakukan oleh semua orang ialah sebagaimana yang difahamkan daripada kata Rasulullah SAW, iaitu yang pertama, engkau menolong seorang lelaki untuk menaikkan dia ke atas binatang kenderaan ataupun saja yang dijadikan alat perjalanan seperti sampan, kapal, motorcar dan sebagainya. Atau engkau menolong mengangkat barang kepunyaannya ke atasnya untuk memudah dan menyenangkan dia, atau menolong orang lain dengan apa saja yang membawa kepada kekurangan dan kesusahan. Ini sedekah apa yang mula-mula tadi? Tolong kita tolong orang. Kita papa orang nak kereta ke orang yang okey nak kereta, kita angkut barang dia nak kereta, tu mana kata meringankan bebanan dia. Meringankan bebanan dia. Inilah pertolongan yang menjadi sedekah untuk faedah orang lain, tetapi pahalanya kembali kepada orang yang menolongnya. Kita buat tu kebaikan tu, faedah untuk dia, mudah untuk dia, ganjaran dia boleh ke kita. Sebab apa? Sebab ada usaha kita menolong dan membantu, meringankan beban dia. Siapa juga kalau kita duit lebih banyak, duit akses banyak, jadi kita tengok ada ibu tunggal, kita pergi tolong dia. Tolong dia tu bukanlah atas sebab yang lain, sebab nak meringankan bebanan dia. Bukan ada sebab-sebab lain dah, bukan ada nak kona-kona dah. Kalau kona-kona tu nasib lah, macam mana kan? Yang keduanya, perkataan yang baik yang berfaedah walaupun sepatah dua patah, pendek lagi ringkas tetapi bernas. Di antara perkataan yang baik itu ialah mengucap salam dan menjawabnya, memberi nasihat dan teguran yang meminta dan sebagainya. Yang nombor duanya, perkara yang baik yang berfaedah walaupun sepatah dua. Apa dia? Kalimah-kalimah yang boleh menggembirakan orang. Kalau kita bagi ucap salam ke, kita panggil dekat orang itu abang ke, kita tahu dah dia pun berusia dah, tapi nak bagi dia seronok, kita panggil abang ke, instead of kita panggil pakcik kan. Pakcik dia dah yang punya tua sangat, panggil abang. Itu sebab kalau kita pergi kedai, restoran, kalau pelayan tu pandai, dia tak panggil kita pakcik, dia panggil abang. Tu kita jadi seronok pergi selalu, abang ke mas ke. Kalau panggil pakcik sekali tu je kita pergi. Kita baru nak duduk dengan pakcik, minum apa? Potong betul lah ni, sekali tu je datang. Tu pelayan-pelayan restoran ni kadang-kadang dia pandai. Panggil abang, tak apa. Botak kan, berubah kan, panggil je, bagi dia segar balik. Tu je kaedah nak bagi laku. Itu sebabnya di kedai-kedai, kantin-kantin dalam pasukan beruniform, tentera ke, polis ke, tengok pelayan restoran dia, mesti perempuan ramai. Itu yang ada burung selalu tu. Kalau burung jantan semua, burung mak bangla tak main dah ni bang. Nak bagi laku restoran, tu je kaedah dia. Tak payah dia pakai jampi azimat, tak payah. Yang comel-comel sikit. Jadi bagi salam itu juga sedekah, senyum itu juga sedekah. Tapi janganlah tabung lalu senyum aja, sebab dia sedekah dah.
Bila tabung lalu, istilah dia lain dah. Sedekah. Ubur duit dulu baru senyum. Tu. Tak ubur duit jangan senyum. Tu. Memberi nasihat. Memberi nasihat pun sedekah juga. Allahu Akbar. Tegur orang pun sedekah juga. Bukan kata orang tua, budak-budak pun. Dek, jangan main dek, jangan jatuh. Tu. Kita tegur tu sebab atas dasar apa? Takut berbahaya. Tu. Kalau sama lah sama. Kita kata kawan kita, "Syekh, jangan sokok. Terbakar dada." Boleh juga macam tu. Tu. You spoil the environment. Teguran lah tu. Ikut suka dia nak ikut dia memang pasal, tak mau ikut sudah. Tegur itu hak kita. Dia nak dengar tak dengar, ada masalah dia. Sebab kita nak raih pahala ni, pahala. Nak cari pahala banyak-banyak. Tu. Sebab pahala-pahala ni lah besok dia akan mengalir. Ketika mana kita duduk dalam kubur seorang-seorang, tuan. Dalam kubur ni kita seorang-seorang je, tuan-tuan. Ni siapa yang menghafal surah Al-Mulk tadi ni, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dijelma akan jadi teman kita untuk dalam kubur tu. Siapa nak teman kita? Isteri kita tak teman dah. Isteri kita duduk, mungkin duduk baca doa je, tak ada dah. Hari-hari nak pergi tidur di kubur tu kan kita ada dah. Kita duduk seorang-seorang. Kata Nabi Muhammad SAW, bila matinya anak Adam 3 perkara je. 2 balik, 1 tinggal. 1 ni apa? Keluarga. 2 ni apa? Harta benda. 1 pahala je tinggal. Kita punya amal ibadat dulu, pahala-pahala tu yang akan mengalir. Harta ni kalau anak sangkut bawah ni, ada kunci BMW kat Nissan ni, ada berapa ambil lah. Dah cabut dengan kunci-kunci tu sekali. Maka di mana kita nak mengadu ketika itu? Bayang tuan-tuan, walaupun yang orang zaman Nabi Adam mati lama lah, tak kiamat-kiamat lagi. Tok Wan kita dah mati lama lah. Lama dah duduk dalam kubur, tak tahu apa dia buat. Siapa yang sentiasa melazimi semasa hidup dia, menghabiskan masa dia dalam majlis-majlis ilmu, dalam keramaian-keramaian, halaqah-halaqah ilmu, masa duduk dalam kubur besok, macam tu juga Allah akan transform kan? Dia hidup juga. Allah kata apa dulu, hang ni habis masa hang dalam majlis ilmu je, hang duduklah tu. So ada orang yang titik. Siapa yang duduk Allah yakyi dunia dan dunia tu tak ada. Tu. Apa yang kita buat di dunia ni, besok dia relate balik. Dia akan hidupkan suasana tu balik dalam kubur. Kita duk rajin, kadang-kadang duk baca Quran, hari-hari baca Quran. Di sana pun Allah akan jelmakan surah Al-Mulk tu kawan dengan kita. Dan kita boleh suruh lah apa-apa pun. Kata aku ni sedih lah, betul nyanyi satu lagu. Kita nyanyi satu lagu je. Lagu last sekali yang sebelum kita mati, lagu yang kita dengar apa? Yahanana. Yahanana. Sebab apa orang Melayu ni irama Yahanana tu mau tu. Ya bang dia ni sono. Orang Melayu macam tu. Tu yang hampa sikit-sikit je. Selawat perdana. Inilah perkataan yang menjadi sedekah di samping memberi faedah kepada orang lain serta menambah ikatan persahabatan, memberi nasihat, memberi teguran, itu semuanya sedekah. Yang ketiganya, tiap-tiap langkah kaki yang kau berjalan ke masjid untuk beribadat atau meramaikannya untuk membuktikan taat itu juga sedekah. Jalan kaki tu, tak kira lah jalan kaki ke naik kereta ke, tengok pula duduk subhanahu tu buat nak ambil ni, jalan kaki pula, itu boleh lah kalau rajin main, keluar awal sikit. Tu. Tapi tak pernah orang buat lah. Tapi tak apalah kalau kita nak buat. Yang keempatnya, kau membuang atau menghilangkan apa saja bahaya yang berada di pertengahan jalan, sama ada duri, kaca, kayu maupun binatang, dan najis untuk menyenangkan orang yang menggunakan jalan itu. Itu juga sedekah. Bukan ni saja tuan-tuan. Kalau kita tengok kucing ada tengah jalan, kata kucing yang intact lagi, badan dia intact lagi, maka kita berhenti alih dia. Kita mengelak dia daripada dilenyek tu. Itu juga sedekah. Tu. Anjing tak payahlah. Kita pandai-pandai ambil anjing, sebab kan baru ni boleh pegang anjing, kita pun boleh pegang. Apa faedah ni tuan-tuan muslimin muslimat? Ini
Bahana Islam liberal ni. Islam dan orang Islam ni semua boleh. Pegang anjing pun boleh, peluk anjing boleh. Ya? Allah SWT ni maha kaya lah tuan-tuan. Pet ni untuk dijadikan pet, binatang, binatang peliharaan, pet. Allah dia buat dah. Orang kafir, kau anjing, kau ambil anjing. Kau belah anjing, kau babi, kau ambil. Orang Islam kucing, kau gomol lah kucing-kucing. Tu. Yang kita nak pergi gomol anjing tu apa hal pula? Tak ada satu faedah. Alah kami boleh sama tak? Memang boleh sama. Setiap satu jam nak sama. Tak ada kerja lain. Tu saya kuliah di Universitas Kesihatan Muslimat. Kata Ustaz, saya bukan tak suka kucing ni. Kucing ni macam-macam tapi tahi dia Allah tak tahan lah Ustaz. Busuk. Saya cakap dia suka macam ni kan. Kalau kau tak mau kucing yang berak, tahi dia busuk, ambil kucing Sarawak. Memang tak berak-berak macam begitu. Betul. Belah kucing Sarawak. Memang tak berak, memang tak tua. Ada ke? Dia tanya ada ke Ustaz? Apa tak ada? Aduh, dia celah aku sampai ke situ lah. Allahu Akbar. Jadi untuk nak buat kebaikan ni, Masya Allah, Tabarakallah, macam-macam kaedah lah tuan-tuan ni. Bukan cakap buang duri, buang paku, buang bangkai binatang tu daripada jalan, daripada direnyek, hancur dulu tu. Buang. Itu pun ibadat juga, itu pun sedekah juga. Ini semua adalah sedekah yang beri manfaat, yang mana manfaatnya kembali kepada diri dan kepada orang lain. Yang demikian tidaklah dianggap percuma segala perbuatan tu. Segala kebaikan yang kita buat tu, kita dapat, orang lain pun mendapat manfaat. Kita buang duri di tengah jalan, orang lain jalan pun senang. Kita buang paku yang tercacak tu, orang lain hentam-hentam orang lalu, orang lain tak kenal, kita pun dapat pahala. Tu. Selanjutnya masuk juga ke dalam pengertian sedekah, perjalanan seorang kepada kawannya untuk menyempurnakan janjinya dalam satu perkara. Karena itu setiap langkahnya dekat atau jauh adalah dikira sebagai sedekah kepadanya. Demikian pula kebaikan budi seorang dengan menempuh atau melanjutkan masa pembayaran hutang seorang kerana kepayahan. Hal ini pernah dikatakan Rasulullah SAW dalam satu sabdanya. Melapangkan orang, meringankan pembayaran balik hutang tu pun sedekah juga. Kita dah buat perjanjian dah, hutang dia hutang kita lah. Kat Islam ni ada tulis-tulis apa semua. Kata dia dalam tempoh 2 tahun nak kena settle semua. Kita pun tengok payah dia pun, bukan lihat payah kita tengok. Kita pun kata tak apalah. Ni Syekh aku extend lagi 2 tahun lah. Aku suka kau nak bayar. Melegakan dia tu juga sedekah. Allah besar rahmat dia tu. Kalau kita boleh buat, tuan boleh buat lah macam tu kan. Tuan duit banyak, tak apa. Tu, kata tak apa lah Syekh. Anda tengok entah pun ni kan. Tak apa, entah agak-agak nak bayar berapa bayar lah. Dulu janji 200 tak bayar lah 50. Janji bayar je. Tu. Dia pun Masya Allah, terima kasih Syekh. Tengok dia punya, angkat tangan tu ya Allah. Dia kata ya Allah tu kurniakanlah aku sahabat banyak lagi macam ni. Nak aku boleh buat punya hutang. Macam hati lah tuan-tuan, macam hati ni, hati. Hati ni manusia ni kadang-kadang keras. Keras ya Allah, kerasnya. Baru ni ada lah jiran sebelah saya, rumah saya meninggal. Isteri dia setitik air mata pun tak keluar. Jadi orang kampung tanya lah. Orang kampung tanya. Jadi satu persoalan kepada orang kampung. Kenapa isteri dia tak menangis? Payah nak jawab. Yang boleh jawab isteri dia saja. Mungkin kita tak tahu masa dia berdepan dengan jenazah mayat suami dia duduk tahan pun. Mungkin malam-malam dia bergumpa juga buang ketik menangis. Kita tak tahu. Tapi orang kata dia tahan sungguh lah. Jiwa dia kental tak menangis. Mana kita tahu. Benda ni tak tahu. Orang lelaki pun menangis juga, tapi dalam, menangis kat dalam. Orang lelaki menangis kat dalam. Dia tak tunjuk kat luar. Sebab kemacuan dia tu. Tapi tuan-tuan, nak test tengok hati kita ni keras tak keras tuan-tuan. Pergi kubur lah. Pergi Mekah. Kita lalu depan makam Rasulullah tu, kita tengok menangis ke tak menangis. Kita bukan buat-buat tuan-tuan. Dia sendiri. Mana kita hati kita memang cantik. Memang kita dengan Allah tu. Kita tengok kiblat ni Allah, kita tengok Kaabah tu.
Sebab apa? Selama ni kita tu solat, facing tu kat bawah kan. Rupa-rupanya ni tercongok depan kita. Allah Akbar. Tengok meleleh mata. Bukan kita saja buat lah. Lepas tu pergi dekat makam Rasulullah pula, menangis lagi. Allah Akbar. Ni sujud kat ratah, ni menangis meleleh hidung. Sampai kat Jeddah, dia tukar angin dah. Tang tu dia menangis. Tu masalah kita ni. Dia tak mau berterusan menangis tu. Jadi sabda Nabi SAW, man anzara mukhsira falahu kullu yawm sadaqatun qabla ayyahilla allazi fa iza hallazi fa anzarahu falahu bikulli yawmin bimislihi sadaqah. Barang siapa menempuh orang yang payah, maka baginya sedekah pada tiap-tiap hari sebelum masa pembayaran hutang. Kemudian apabila sampai masanya lalu ditempuhnya lagi, maka baginya sedekah yang seperti itu pada tiap-tiap hari itu. Orang yang melegakan pembayaran hutang, hutang dengan manusia, hutang dengan orang, sebab hutang dengan bank ni tambah hutang dengan alung lagi dah. Tu hutang dengan kita sama-sama kita, tuan. Siapa nak tolong kita lagi kalau bukan saudara kita? Kita pun cakap kepada Allah Syekh, siapa nak tolong lagi kalau tak nak tolong? Kita sama-sama kan. Nampak tu berhemah kita, beradab kita sama-sama Islam. Petunjuk. Hadis yang ke-26 ini menunjukkan bahwasanya pada anggota seorang manusia itu ada sedekahnya, iaitu ada pahalanya setiap hari sejak dari pagi, seandainya ia gunakan pada jalan yang diperintah atau yang dianjurkan agama. Penggunaan ini dinamakan syukur. Tu. Kita bangun pagi, sejak daripada kita bangun pagi tadi, seluruh peribadatan kita yang 5 waktu tu, dah tentu garanti dah. Jadi samping itu, the transition period nak mencapai ke 5 waktu tu, setiap tu ada saja kebaikan. Kita sedekahnya, kita tolong orangnya, kita cakap baik-baiknya, kita tegur orang. Orang tengok kita seronok pada sedekah kita. Kata, haji tu seronok dia muka dia. Kadang-kadang setengah ada juga menyapah dia muka dia tu. Pun ada juga. Itu jenis yang tak senonoh lah. Jenis yang senonoh ni, Allah, dia tengok orang beriman ni, dia rasa seronok. Tu yang kata uslub dakwah ni. Tuan-tuan pernah dengar satu cerita. Romania ni, tuan-tuan, Islam banyak mana sangat Romania ni. I think about 0% lah Romania ni. Satu kisah benar lah, yang kata usul dakwah. Dia tidak semestinya kita berhujah ataupun kita menyampaikan dakwah, kita menyampaikan syara'an kata, dengan perangai dan sifat kita, sikap. Apa yang berlaku? Satu couple ni yang perempuan dia umur 40-an lah, suami dia 50-an. Bercuti lah, orang putih ni kan bercuti je. Cuti di Turki. Sampai di Turki berjalan sampai ke satu hulu barat mana. Nak balik bas tak ada lah, transport tak ada nak balik hotel. Dia tanya ada orang kampung tu. Dia kata, hello sir, you know this hotel? Mamat tu pun kata hotel ni jauh lah, 5-6 jam punya perjalanan ni. Sekarang ni dia tak ada transport dah nak balik. Tak apalah, I jemput you. Bermalam di rumah I lah, dia kata, orang Turki ni. Jadi saya tu pun terkejut. Baru jumpa macam tu dah, anda ajak. Dia pun tak kisah masuk. Bila dia masuk rumah tu, dia tengok kapur, dia tengok apa? Dapur, tempat makan sikit, katil. Tu je rumah dia. Habis sembang-sembang makan malam apa semua, sembang-sembang. Nak tidur petang. Tuan rumah dia kata tak apa, tuan tidur lah, tuan dengan isteri tuan tidur lah atas katil ni. Kami nak keluar. Dia ada 5 orang anak, dia isteri dia, mana 7 anak. Kami nak keluar. Dia pun keluar. Dia pun tidur. Couple dia pun tidur. Bila tidur, dia pagi besok, bila cerah dia bangun lah. Orang putih cerah dah bangun, matahari naik dah, dia baru bangun. Orang Islam ada macam tu. Orang Islam matahari belum naik lagi, dia dah bangun sebab sembahyang subuh. Kalau orang Islam matahari naik pun baru bangun, tu something is wrong. Maka dia pun bangun-bangun, dia menggeliat kat tingkap tu, dia tengok anak beranak ni tidur bawah pokok besar tu. Dengan selimut bawah pokok besar, ada pangkin. Dia pun terkejut
Tak nak keluar. Apa dia pun tunggu tu. Itu mungkin dah selepas solat subuh dia tidur balik. Tunggu masuk rumah. Dia pun tanya. Dia kata pasal apa? You dengan you family tidur kat luar. Dia kata tak. Dia kata inilah rumah kami. This is only my house. Ini rumah aku, dia kata. Tu dapur, ni tempat makan sikit, tu tempat tidur kami. Kalau malam kami tidur, saya dengan isteri tidur atas katil, anak nak tidur kat bawah. Oh, dia kata betul. Terkedu dia. Dia kata pasal apa macam tu? Dia kata Islam mengajar menghormati tetamu. Dia kata siapa aja? Oh, Prophet Muhammad. Oh, touching tu, kena tu. Dia kata apa? Prophet Muhammad. Cerita aku sikit ni. Betul